Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kali kedua pada malam Jumaat setelah Ramadan, dalam usaha kita untuk meneruskan pengajian kita hadis-hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi. Dan pada pertemuan Selasa malam Rabu yang lalu kita telah pun bersama dengan hadis ke-21, hadis daripada Sufyan ibnu Abdullah. Dan suka saya untuk melakukan sedikit tambahan kepada hadis ini sebagai tatimmah ataupun penyempurnaan dalam kita membicarakan hadis ini. Kalau kita lihat hadis 21 itu, kita lihat bagaimana Sufyan ibnu Abdullah mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang agama. Ya. Qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakanlah kepada aku, nyatakanlah kepada aku ya Rasulullah tentang agama Islam ini, yang mana dengan jawapan itu memuaskan. Aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain daripada engkau ya Rasulullah. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Jadi saya nak kupas yang itu pertama sebagai tatimmah ataupun penyempurnaan kepada pertemuan kita pada malam Rabu yang lalu. Dan yang kedua yang saya nak kongsi sedikit lagi ialah persoalan istiqamah dan hubungannya dengan iman. Ya, persoalan istiqamah dan hubungannya dengan iman, sebab kita sudah pun sebut dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahawa iman itu ada banyak cabang candiknya. Bid'un wa sab'una syu'bah. Ada lebih daripada 70 cabangnya, ya, di mana rupa-rupanya istiqamah itu adalah ya cabang daripada iman yang sahih, ya, cabang daripada iman yang sahih. Jadi saya nak mulakan dengan bahagian pertama yang saya tegaskan tadi, bagaimana sahabat yang merujuk tentang agama ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam negara kita ni ada suatu organisasi namanya Jamaah Al-Quran Malaysia. Jadi nama organisasi itu seronoklah kita dengar. Organisasi Islam lah bunyinya, ya, Jamaah Al-Quran Malaysia. Tetapi kecenderungan organisasi ini ialah mereka mengenepikan Nabi dalam beragama. Mereka mengenepikan sunnah dalam beragama. Ya. Kelompok dalam organisasi Jamaah Al-Quran Malaysia ini sebahagiannya adalah kelompok yang anti hadis. Ya, kelompok yang anti hadis. Bagi mereka memadalah Al-Quran cukup. Ya, alasannya katanya Al-Quran itu sudah lengkap. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi sebenarnya ini suatu teks yang salah konteksnya. Ya, satu teks yang salah konteksnya. Konteksnya ialah bahawa kesempurnaan Islam itu apabila kita menjadikan Rasul sebagai sanad, sebagai sandaran. Ya, ba'da Allah, ya, anta ba'dallahi sanadi.
dalam nasyid Imam Ar-Rusli kan disebut anta ba'dallah, maknanya anta ya Rasulullah, ba'dallah, setelah Allah, engkaulah sanadi, engkaulah sandaranku. Di sana ada kata-kata yang tersohor di kalangan ahli ilmu, disebut laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sandaran, nescaya akan berkata siapa jua dan apa jua. Ya, laulal isnad la qala man syaa wa ma syaa. Kalaulah tidak bersanad, tak ada sandaran, tak ada authorized person, ya, untuk dijadikan rujukan dalam sesuatu perkara, orang yang berkenaan dalam satu-satu perkara itu, kalau tak ada orang yang nak dirujuk, laulal isnad la qala man qala ma qala, nescaya sesiapa juga akan berkata-kata, bercakap-cakap tentang agama ini, dan seenaknya apa juga yang dia hendak kata dan bicarakan tentang agama ini. Tetapi ternyata agama ini ada sandarannya, ada sanadnya. Ya, sebab itulah makanya kita kata Rasul itu adalah sanadi ba'dallahi sanadi. Setelah Allah, maka Rasul lah sandaran kita, ya, di dalam kita mengambil agama ini. Bila dapat satu khabar, berita, kita akan tanya sanad. Dari siapa mereka dapat berita ni? Adakah sumbernya sahih ataupun tidak? Sebab itu kan kita sudah ada akta, maknanya untuk mengawal maklumat, ya, yang tidak benar, maklumat yang palsu yang boleh dikenakan di bawah akta hasutan misalnya, ya, dan sebagainya. Jadi ada bidang-bidang, ada akta perundangan yang telah dikenakan ke atas kita kalau kita cuba menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Jadi sanad kita dalam agama ini ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diikuti oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus salih. Maka bergurulah kita berdasarkan sanadnya, dan dari situlah kita dapat mempercayai, meyakini yang kita peroleh ini daripada sandarannya yang sebenar. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana sahabat Nabi Sufyan ibnu Abdullah ini meletakkan soal sanad ini sangat penting, sehingga dia bertanya kepada Rasul, dan dia mengharapkan jawapannya, la as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tak perlu lagi bertanya kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in, tak perlu lagi bertanya kepada yang lain, ya? Tetapi cukup dengan apa yang engkau jelaskan kepada aku ya Rasulullah. Jadi kita nak menyanggah kecenderungan jamaah Al-Quran Malaysia ini yang anti hadis sebahagiannya, yang menolak peranan Rasul berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengatakan bahawa may yuti'ir Rasul faqad ata' Allah, surah An-Nisa. Allah sendiri menegaskan siapa yang taat Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat Allah. Dalam surah An-Nisa, may yuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Siapa yang taat Rasul, maka dia telah taat Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kata Nabi, ya. Qul, katakanlah ya Rasulullah, in kuntum tuhibbuna Allah, kepada umatmu, kalau mereka itu cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah daku, maknanya ikutlah Rasul, nescaya yuhibbukumullah, Allah akan kasih kepada orang yang mengikut Rasul. Dalam ayat yang lain kita biasa dengar, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul, taatlah Allah, taatlah Rasul, ya, wa ulil amri minkum, dan kepada golongan yang memerintah di kalangan kamu yang telah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana peranan Rasul dalam kehidupan agama, ya. Kita tidak boleh maknanya mengenepikan peranan Rasul itu
Allah Ta'ala sebut, wa anzalna ilaikal zikra, kami turunkan kepada kamu Al-Quran sebagai peringatan, litubayyina linnas, supaya kamu memperdalamkan lagi dan menyatakan dan memperincikan dan memperjelaskan, litubayyina linnas, untuk kamu memperjelaskan kepada manusia akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dalam Quran sebut solat, tetapi berapa waktu tidak disebutkan. Yang kita boleh tahu 5 waktu ialah apabila Nabi melaksanakan 5 waktu. Bila mula dan bila akhirnya waktu itu pun kita tidak tahu, di dalam Al-Quran tidak dinyatakan. Maka dibayankan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi, litubayyina linnas, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi peranan Nabi itu sangat penting dalam beragama, ya. Bahkan kita akan merujuk kepada Nabi, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Tidak kami utuskan walaupun seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak sebutnya di sini bahawa bagaimana para sahabat faham ayat-ayat Al-Quran, tidak boleh mereka memisahkan diri mereka daripada rasul. Dalam konteks kita, tidak boleh kita pisahkan diri kita kepada sunnah. Ya, tidak boleh kita pisahkan diri kita kepada sunnah. Jadi kita menolak orang yang anti sunnah, golongan orientalis yang menolak sunnah, kemudian diikuti oleh anak-anak murid mereka yang berada di dunia Islam yang bergurukan orientalis, lalu mereka pun ada yang terlibat dengan gerakan anti hadis dan menolak kedudukan Rasul dalam di dalam beragama. Jadi kalau kita dalam urusan duniawi pun kita ada sandaran kita, maknanya kita ada authorization. Dari mana datangnya sumber, dari mana datangnya ilmu, daripada datangnya maklumat. Kita kena ada, maknanya authorized person, kita kena ada authorized sources, apatah lagi di dalam soal agama. Sebab itu laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sandaran authorization tadi, nescaya sebarang orang boleh berkata tentang agama ini sebarang yang ia suka. Seenaknya ia berkata si fulan itu tidak mati, masih hidup, nanti akan bangun, nanti akan turun semula ke dunia ini bersama dengan Imam Mahdi. Seenaknya si fulan berkata bahawa Imam Mahdi sudah ada, dialah Imam Mahdi. Jadi apabila tidak ada sanad, tidak ada sandaran, maka kita akan dapati banyak ajaran-ajaran sesat berlaku di dalam masyarakat. Dan saya nak tegaskan sedikit lagi, ialah kehendak daripada sahabat ni, dia hendakkan yang pati daripada Islam. La as'alu anhu ghaira, la as'alu anhu ahadan ghairak. Maknanya kalau aku dapatlah tips ini, aku tidak akan tanya daripada seseorang pun selain daripada engkau. Cukuplah engkau beri yang kita sebut sebagai jis ataupun essence, pati kepada agama ini. Jadi di sini apa tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya dia hendak suatu jawapan yang tuntas, yang boleh, yang praktikal, yang operasional setelah dia pulang daripada pertemuannya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bahawa Sufyan ibn Abdullah ini yang boleh saya sifatkan sebagai action oriented. Action oriented maknanya dia punya orientasinya ialah tindakan-tindakan, amalan-amalan. Kita tidak mahu stigma yang melekat pada umat Islam ini banyak sangat berbicara dan berbahas, tapi susah sangat menterjemahkan perbahasan dan perbicaraan itu kepada tindakan-tindakan. Disebut sebagai diarrhea of words and constipation in action. Disebut sebagai diarrhea of words, cakap bukan main lagi panjang lebarnya dalam persidangan-persidangan, perbahasan-perbahasan, tetapi constipation in action, bila bertindak kan bagaikan sembelit, susah sungguh untuk melakukan tindakan-tindakan. Sebab itulah kita ada kecenderungan untuk membuat minit mesyuarat. Dalam minit mesyuarat itu mesti ada perkara berbangkit. Kenapa mesti ada perkara berbangkit? Tidak lain dan tidak bukan, yang tersirat di sebalik perkara berbangkit itu ialah kerana
tidak ada tindakan. Kalau sudah sempurna tindakannya, tidak ada lagi perkara berbangkit. Tapi yang boleh timbul perkara berbangkit ini, ada yang tak baca minit, ada yang tak ingat minit, ada yang tak melaksanakan minit. Maka terpaksalah dibuat perkara berbangkit. Itu gambaran bagaimana orientasi bertindak itu ada kecacatannya. Ada kecacatannya. Ialah mungkin kita kata kita kata perkara berbangkit itu sebagai penilaian. Itu kalau kita ambil sangkaan baik kita. Tetapi sebenarnya sepatutnya tak timbul dah perkara berbangkit apabila kita buat sesuatu itu dengan sempurna mungkin, sebagaimana hadis Nabi, innallaha yuhibbu man amila amalan fayutqinuhu. Allah kasih kepada seseorang yang bila ia beramal, bila berbuat sesuatu perkara, dia tekun dengan perkara tersebut. Baik, perkara yang kedua daripada hadis, perkara yang kedua daripada hadis ini, iaitu bagaimana pesanan Nabi tadi ialah qul amantu billah thumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqamah. Jadi perkara yang ingin ditekankan di sini bahawa iman yang sahih menuntut istiqamah. Iman yang sahih menuntut istiqamah, konsistensi, berterusan. Imam Hasan Al-Banna ada kata-kata yang masyhur. Dia kata banyak perkara yang kita angan-angankan, tapi bukan semua perkara yang kita angan-angankan dan kita impi-impikan dapat kita bicarakan. Banyak perkara yang dapat kita bicarakan, tapi bukan semua perkara yang kita bicarakan dapat kita ambil tindakan, amalkan. Bukan semua yang kita bicarakan dapat kita amalkan. Banyak perkara yang kita amalkan, tapi bukan semua perkara yang kita amalkan dengan keikhlasan. Ada kalanya banyak yang diamalkan tapi cacat, kerana ketidakikhlasan di dalam beramal. Banyak perkara, banyak amalan yang dapat diamalkan, tetapi bukan semua amalan yang diamalkan itu berterusan. Berterusan, konsisten. Kan Nabi ada berkata, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara amalan yang paling Allah Ta'ala suka, ahabbul a'mal ilallah adwamuha, konsistennya, berterusannya, wa in qalla, walaupun sedikit tetapi berterusan. Yang kita dulu masa kita sekolah rendah dahulu, dalam bacaan kefahaman kita, bagaimana ada cerita tentang setitik air yang menitik di atas batu, lalu akhirnya lekuk batu tu, sehingga akhirnya menghasilkan, maknanya satu proses yang akhirnya tercetuslah daripada situ air terjun. Jadi walaupun asalnya setitik, tapi ianya konsisten, akhirnya boleh maknanya menghasilkan maknanya natijah. Jadi disebut dalam hadis, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah kasih ialah berterusan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Itulah yang kita sebut sebagai istiqamah. Jadi kita berbalik kepada Imam Hasan Al-Banna tadi, dia kata banyak perkara yang kita bicarakan dan kita amalkan dengan ikhlas, tetapi bukan semua amalan yang kita amalkan itu, yang ikhlas itu, dapat dilaksanakan dengan berterusan. Nah, inilah cabarannya. Sebab itulah ayat yang menyuruh istiqamah ini, kita jumpa juga ayat yang menyuruh istiqamah ini di dalam surah Hud ayat 112. Selain daripada hadis ini, qul amantu billah thumma istaqim, kemudian ada pula ayat Quran
Ayat Quran disebut dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad, ya, fastaqim kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqamah, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang bertaubat. Wa man taba ma'aka fastaqim kama umirta, ya, wa man taba ma'aka, dan kamu hendaklah istiqamah bersama dengan orang-orang yang bertaubat, ya, yang menjadi pengikutmu. Ayat ini di dalam suratul Hud 112. Saya nak menceritakan bahawa Nabi bila turun ayat ini, Nabi cukup kuat terkesan daripada ayat ini, ayat surah istiqamah ni. Nabi sampai berkata, syayyabatni Hud wa akhawatuha, telah menjadikan rambutku beruban, telah menjadikan uban tumbuh di rambutku. Syayyabatni Hud, ya, fastaqim kama umirt. Beruban memikirkan macam mana nak istiqamah, ya, beruban memikirkan macam mana nak konsisten. Istiqamah di dalam tauhid, tidak terlibat dengan syirik, sama ada khafi ataupun syirik jali. Istiqamah di dalam ibadah, ya, untuk berterusan beribadah dengan penuh rasa kasih dan rindu kepada Allah. Istiqamah dalam muamalah, bagaimana nak amanah, bagaimana nak jujur, ya, jujur pada diri, amanah dengan maknanya tanggungjawab yang diberi. Dia ada dua tu, satu amanah, satu jujur. Jujur itu ada pada diri. Amanah ini bila datang kepada kita, tanggungjawab. Jadi bagaimana nak istiqamah dalam muamalah, ya, bagaimana nak istiqamah di dalam muamalah dengan manusia ni, kejujuran, soal amanah, ya, soal bertanggungjawab, ada sense of responsibility, ya, dengan tanggungjawab yang diberikan. Jadi bagaimana nak jujur, bagaimana nak istiqamah, ya, di dalam serba-serbinya, di mana di antara tuntutan istiqamah itu ialah perasaan malu dengan Allah. Ya, al-haya'u minal iman. Perasaan malu kita dengan Allah lantaran Allah kurniakan kita pelbagai nikmat, ya, ternyata bahawa kita gagal mensyukuri nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kalau kamu hitunglah nikmat Allah, tak terhitung banyaknya. Jadi tidak balance antara ketaatan kita, kesyukuran kita dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang melimpah ruah. Istiqamah di dalam pendirian, perjuangan untuk tetap bersama dengan kelompok yang berpegang kepada kebenaran, yang menentang kezaliman, yang menegakkan keadilan, yang membeteras kemungkaran. Istiqamah dengan perjuangan itu, mereka yang berpegang kepada kebenaran. Dia ada dua, tuan-tuan, ada beza. Sahabat saya kata, ada orang istiqamah untuk mencapai kemenangan walaupun tidak berpegang dengan kebenaran. Ya, ada orang istiqamah untuk berikhtiar mencapai kemenangan, by hook or by crook, power at all costs, ya tak? Dapatkan kuasa apa juga harganya, jangan kira by hook or by crook. You buy the people and you force the people, ya, buy the people and force the people. Itu biasa berlaku dalam politik Machiavelli, ya, matlamat menghalalkan cara. Tetapi kita disuruh istiqamah dalam perjuangan ini, bukan istiqamah mencapai kemenangan, tetapi istiqamah berpegang kepada kebenaran. Istiqamah menentang kezaliman. Istiqamah untuk menegakkan keadilan. Istiqamah untuk mencegah kemungkaran. Jadi kelompok yang
menginginkan kebenaran dan berpegang kepada kebenaran ini mungkin tidak popular, ya, mungkin tidak selesa, mungkin tidak popular, tetapi atas dasar fastamsik billadhi uhiya ilaik, maknanya pegang teguhlah dengan apa yang telah diwahyukan kepada engkau, iaitu kebenaran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu daripada Tuhan, jangan sekali-kali kamu di kalangan kelompok yang meragui kebenaran itu, ya daripada Allah. Maka banyak orang telah maknanya merungkaikan tenunan anyaman, tenunan setelah siap tenunan itu, setelah siap anyaman itu, dirungkaikannya balik. Ini disebut di dalam suratun Nahli tentang orang yang tidak istiqamah. Allah Ta'ala sebut dalam suratun Nahli, wala takunu kalladhi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu jadi orang yang merungkai tenunan anyaman setelah anyaman dan tenunan kamu itu, wa ba'da, dikatakan min ba'di quwwah, setelah anyaman itu. Kalau ibarat atap, disemat atap itu dengan kuat, ya, maknanya bagaimana sudah tenunan itu sudah sempurna, tiba-tiba dirungkai semula. Ini gambaran yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahli ayat 92, ayat 92 suratul Nahli, bagaikan seorang wanita yang sudah siap menenun dan juga menganyam, tiba-tiba dirungkaikannya balik. Penatnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, macam kita dah nyapu rumah kita, tiba-tiba ada orang buat semak, berasa penatnya, ya Allah. Jadi wanita ini disebut dalam ayat ini seorang wanita yang telah siap menenun dan menganyam, tiba-tiba dirungkainya balik. Tapi ini kiasan kepada maknanya kerja yang sudah cermat, tiba-tiba habis kembali kepada maknanya asal. Apabila seseorang itu tidak istiqamah di dalam perjuangan, justru dia melihat ada kelompok selainnya yang boleh menawarkan dengan tawaran-tawaran yang lebih lumayan, ya, yang boleh menawarkan kedudukan-kedudukan, maka digadaikannya kebenaran itu demi kemenangan. Ini dinyatakan dalam surah Nahli ayat 92 dan 93. Sebab itulah akhirnya terkorbanlah kebenaran. Akhirnya berleluasalah kezaliman, berleluasalah kemungkaran, penyelewengan. Maka akhirnya berlakulah maknanya pembolotan likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minhum. Sekali lagi beredarlah kuasa dan juga harta di kalangan kelompok yang sudah mempunyai harta kedudukan di kalangan mereka. Ini gambaran kegagalan di dalam istiqamah. Jadi bila ditanya kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah surah Hud ayat 100, kenapa surah Hud ini menyebabkan engkau maknanya beruban? Dikata ianya daripada ayat yang tadi, ya, ayat yang 90, ayat 112, dan kemudian saya kaitkan dengan suratul Nahli ayat 92, ibarat orang yang tidak istiqamah itu ibarat wanita yang sudah letih lelah menenun dan menganyam, tiba-tiba dirungkaikannya balik. Jadi dengan sebab itulah maka istiqamah diperlukan di dalam tauhid. Jangan lagi terlibat kembali kepada tangkal dan azimat dan syirik. Istiqamah diperlukan di dalam muamalah. Jangan kita lupa akad kita, jangan kita lupa amanah yang diberikan kepada kita. Jangan kita mengkhianati kepercayaan orang kepada kita. Istiqamah di dalam ibadah. Ya, jangan kita buat satu perkara itu banyak, tiba-tiba lesu tak berbuat lagi. Dia macam rezeki rimau, ya. Rezeki rimau ni sekali dapat banyak, ya. Tiba-tiba lepas tu 2 minggu tak dapat apa. Kalau bahasa orang Peraknya 2 minggu bertohor, ya. 2 minggu bertohor. Tapi sekali dapat rusa, punyalah banyak rusa tu dimakannya sehari. Lepas tu 2 minggu tak ada apa makan.
Islam tak suka pendekatan yang grand begitu, hebat, grand, tapi lepas itu tak ada hasilnya. Yang ini kadang-kadang kita lihat bagaimana acara-acara sambutan hari kebesaran Islam, ya. All out, full force untuk hari kebesaran Islam. Namakanlah Maulidi Rasul ke, namakanlah maknanya Hijratul Rasul ke, itu kita kerahkan tenaga. Kita bermesyuarat, all out lah. Satu kampung, satu negara, turun, ya tak? Tapi lepas itu kita dapati surau kita, masjid kita lesu, kembalilah kepada asal. Jadi maknanya tak nampak natijahnya, ya. Macam tadilah rezeki rimau tadi, dia dapat sekali banyak, ya. Tapi lepas itu langsung tak ada apa-apa yang nak dimakan lagi. Setelah 2 minggu, 3 minggu baru dapat rezeki pula. Jadi kita tak mahu hebat dengan sambutan yang besar-besaran sempena hari kebesaran, tunggu pula tahun depan, hebat lagi tapi tahun depan, hebat lagi tahun depan, tapi tak ada hasil dan natijahnya. Jadi kita tidak mahu pendekatan yang begitu. Kita mahu sebagaimana hadis Nabi kata, buat benda yang sikit tapi berterusan, lebih Allah kasih daripada benda yang banyak, besar, ya, banyak tapi tidak berterusan, bersifat musiman, ya, bersifat musiman. Kemudian saya nak akhirkan dengan kebaikan daripada istiqamah. Apa kebaikan daripada istiqamah? Maksudnya apakah implikasi baik daripada istiqamah? Disebut di dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya mereka yang berkata bahawa Rabbuna Allah, Tuhan kami tidak yang lain melainkan Tuhan Allah, la ilaha illallah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan tauhid itu, tidak akan berganjak walaupun diasak dengan pelbagai tawaran, walaupun diasak dengan pelbagai kepayahan dan ujian macam Sayyidina Bilal dan Sumayyah. Alladzina dikatakan thumma istaqamu, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka yang istiqamah ini para malaikat yang akan menenangkan mereka yang istiqamah, yang konsisten dengan ketaatan ini. Tatanazzalu maknanya turun malaikat itu tidak berhenti-henti. Alla takhafu, dan malaikat itu akan berkata kepada mereka yang istiqamah ini, jangan berasa takut, jangan berasa duka cita. Alla takhafu alaihim walahum yahzanu wa abshiru bil jannah. Dan malaikat ini akan memberikan khabar gembira kepada orang yang istiqamah dengan syurga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang kamu dijanjikan kepada orang yang istiqamah. Jadi orang yang tetap pendirian, orang itu tenang, didoakan oleh para malaikat. Adapun yang flip-flop, yang tidak istiqamah, yang sudah mula cenderung kepada maknanya kepentingan duniawi, lalu kita mengenepikan kebenaran demi kemenangan, orang ini tidak akan tenang hidupnya. Ya, tidak akan tenang hidupnya, sentiasa terasa bersalah, ya. Dalam surah Jin ayat 16, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Dinyatakan bahawa kalaulah mereka itu istiqamah di atas jalan yang benar, nescaya Allah Taala akan mencurahkan, la asqainahum, Allah Taala akan menurunkan hujan-hujan barakat. La asqainahum ma'an ghadaqa, hujan yang lebat, dalam erti kata di sini sebagai kiasan keberkatan-keberkatan di dalam kehidupan, ketenangan dan kepuasan di dalam kehidupan, ya, lantaran istiqamah. Dan istiqamahlah yang boleh menyatukan. Apabila tidak istiqamah, fatafarraqa bikum an sabili, umat ini akan berpecah. Bila tidak istiqamah, tetap pendirian dalam akidahnya, tetap pendirian dalam muamalatnya, tetap pendirian dalam ibadatnya, tetap pendirian dalam perjuangannya. Ya, bila tidak tetap itu semua, fatafarraqa bikum an sabili,
umat ini akan berpecah daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kita lihat bagaimana perpecahan yang berlaku apabila manusia itu tidak istiqamah berpegang kepada kebenaran. Manusia sanggup mengenepikan kebenaran demi kemenangan. Ya, sedangkan Allah Taala suruh kita supaya berpegang dengan kebenaran, bukan berpegang dengan kemenangan. Walaupun mungkin kita tidak menang, tetapi apabila kita berpegang kepada kebenaran, kita sudah menang. Tetapi kalau orang itu menang tapi tidak berpegang kepada kebenaran, sebenarnya dia di pihak yang kalah. Jadi istiqamah menuntut agar kita jangan cenderung kepada hawa nafsu, cenderung kepada kepentingan-kepentingan diri. Ya, istiqamah menuntut kita supaya fastaqim kama umirta. Inilah yang menyebabkan bila Nabi memikirkan soal itu, syayyabatni Hud, menyebabkan beruban rambutku, ya, kerana memikirkan tuntutan ayat 112 daripada Hud, fastaqim kama umirta. Ini tambahan dan tatimah daripada hadis, ya, daripada hadis 21 itu, ya, daripada hadis 21. Insya-Allah